Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat serta salam atas Nabi junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas ahli keluarga baginda, para sahabatnya dan para pengikutnya yang setia sehinggalah ke hari kiamat. Alhamdulillah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, alhamdulillah, syukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi ini dapat kita kembali dalam kuliah kita setelah cuti yang panjang. Lama sungguh kita cuti ni. Jadi alhamdulillah dapat juga kita mula kembali meneruskan siri kuliah subuh kita pada tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kefahaman berkaitan dengan Al-Quran yang menjadi kitab panduan dalam hidup kita ni, insya-Allah. Jadi saya ni duk fikir-fikir, kita nak balik kepada adat yang mana? Kalau adat sebelum Ramadan baca zikir pagi dulu, kemudian baru baca Quran. Adat Ramadan teruskan baca Quran sampai 2 muka surat, kemudian kita patah balik pada ayat yang tadabbur. Dua-dua sebenarnya bagus mana? Dah, okey dua-dua sebenarnya. Sebab kita pun boleh baca banyak gitu kan. Agak-agak mana kalau tanya jemaah ni? Kalau zikir pagi nampak buku tak ada belaka dah ni zikir pagi, tapi hafal dah insya-Allah. Kalau baca Quran, mana sama-sama ada, cuma zikir pagi tu kena baca masing-masing lah. Zikir pagi tu baca masing-masing. Kalau baca Quran tu bolehlah kita cepat sikit habis khatam bacaan pun tak apa dah dah. Kalau ke mana? Rasanya lah macam tu. Berita-berita Ramadan hari tu ayat mana tak tahu lah. Lama dah cuti dia. Nanda pun hilang dah. Hak tadabbur ada tanda. Hak baca tu tak ada. Kita itu berhenti ayat ke berapa dah lupa tu dalam Ramadan. Tapi kalau nak itu kita boleh je sambung daripada surah Ali Imran. Kita baca dari Ali Imran dan seterusnya pun rasanya okey lah. So kita buat dua lah. Pagi tu kita baca dulu ayat Quran, kemudian kita tadabbur. Jadi ada dua sukatan talaqi dengan sukatan tadabbur. Zikir pagi tu kita homework lah masing-masing, insya-Allah. Baik, jadi hari ni kita baca dari awal surah Ali Imran lah. Kita ambil zikir, kita ambil sunnah Ramadan kita. Sunnah Ramadan kan kita baca ayat Quran, mungkin 1 muka surat, 2 muka surat. Okey macam tu. Zikir pagi kita baca masing-masing, insya-Allah. Atau mungkin hari-hari yang ada kita baca zikir pagi, tengoklah. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita baca dari surah Ali Imran. Kita baca dari surah Ali Imran berkaitan dengan ayat-ayat yang kita talaqi. Kemudian kita akan patah balik ke dalam surah Al-Baqarah untuk tadabbur kita nanti, insya-Allah. Baik. Kita mula dari awal surah Ali Imran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه
يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد Satu lagi nak. Innal ladzina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك هم وقود النار كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآياتنا فأخذهم الله بذنوبهم والله شديد العقاب قل
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sekali lagi kita puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa taala kerana bagi peluang kepada kita dapat kita pertama duduk boleh sambung kuliah kita ni, dan yang kedua dan paling utamanya dah boleh baca ayat-ayat suci Al-Quranul Karim sebagai zikir dan juga wirid harian kita. Kerana kita ni biarlah senantiasa ada hubungannya dengan Al-Quran. Dialah Allah, dengan kalamnya kita mengharapkan agar Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam menempuh kehidupan kita ni menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Quran ni memberi syafaat kepada kita di akhirat nanti. Sebab muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ramai orang mengharapkan syafaat, tapi mereka tidak menjalan atau tidak melakukan sebab-sebab yang mendatangkan syafaat. Itu termasuk dipanggil al-ghurur. Ghurur ni makna tertipulah. Dia minta syafaat dengan orang tu, minta syafaat dengan orang ni. Dia lupa bahawa syafaat sebenarnya milik Allah. Allah Ta'ala sebut, qul lillahi syafa'atu jami'a. Katakanlah wahai Muhammad, semua syafaat ni milik Allah. Syafaat malaikat kah, syafaat orang soleh kah, syafaat Quran kah, syafaat puasa kah, hatta syafaat Nabi pun tidak akan berlaku syafaat melainkan dengan izin Allah. Allah Ta'ala kata, man zallazi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada seorang pun yang boleh memberi syafaat di sisi Allah melainkan dengan izin Allah. Sebab tu syafaat ni kalau kita nak, kita kena minta dengan Allah. Jadi Allah ni, Nabi SAW dia beritahu kepada kita apa sebab-sebab yang nantinya boleh memberi syafaat dan mereka akan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Al-Quran. Al-Quran ni dia akan datang pada hari akhirat sebagai peguam bela kepada orang yang membacanya. Lalu dia minta dengan Allah, ya Allah, izinkan aku bagi syafaat kepada orang yang baca aku ni. Mana'tuhu minan naum, aku telah menghalangnya daripada tidur. Di saat orang lain bersenang-senang, dia tak tidur sebab baca Quran. Jadi Quran minta dengan Allah, ya Allah, izinkan aku bagi syafaat kepada orang yang baca aku. Lalu Allah Subhanahu wa taala pun bagi izin, fayushaffa' lahu fayashfa'an. Diberikan keizinan oleh Allah kepada Quran, bagilah syafaat kepada siapa yang baca kamu. Lalu Quran pun memberikan syafaat kepada orang yang membacanya. Puasa pun lagu tu juga, orang soleh pun lagu tu juga, malaikat pun lagu tu juga. Sehingga nabi-nabi pun, hatta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak boleh memberi syafaat melainkan setelah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah tamu kita syukur kepada Allah kerana Allah bagi kepada kita rezeki, ada masa, ada kekuatan dan ada hidayah untuk kita senantiasa duduk dalam majlis Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita istiqamah.
Kita minta kepada Allah agar Allah taufikkan kita kepada membaca Al-Quran. Yang kedua, setelah daripada tu kita berusaha pula nak baca dan nak memahami isi kandungan Al-Quran. Yang ni lagi besar daripada yang pertama. Baca Quran bersadah pahala. Memahami isi kandungan Al-Quran lagi besar daripada tu. Kenapa? Kerana maksud tujuan Al-Quran diturunkan kepada umat adalah sebagai petunjuk hidayah, dan tidak akan menerima hidayah dari Al-Quran melainkan mereka faham isi kandungannya. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sebab itu muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita usahakan diri, gagahkan diri, paksa pun tak apa, kita kata, untuk kita ni berada dalam majlis mentadabbur dan memahami Al-Quranul Karim. Kerana dengan tadabbur itulah kita mendapat petunjuk dari Al-Quran, dan kita menjaga keimanan kita dengan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana di akhir zaman ni macam-macam benda berlaku. Kehidupan kita, kita tengok sehari-hari, dunia ni dengan perangnya, dunia ni dengan macam-macam. Dan kita semua tahu hadis Nabi. Nabi kata, di perkara yang paling Nabi takut kepada umat dia adalah syirik yang tersembunyi. Dan Nabi SAW juga bagi tahu kepada umatnya, fitnah yang paling besar akan menimpa umat ini adalah fitnah Dajjal. Sebab Dajjal tu dia datang bawa fitnah kesyirikan, sehingga bila dia tunjuk ke langit, angin turun hujan, orang anggap Dajjal ni hebat, memiliki kuasa ketuhanan. Bila tunjuk ke bumi, bumi jadi subur. Bila dia tunjuk ke tanah, keluar harta benda perbendaharaan dari tanah. Sehingga orang kata, ni sebab dia ni lah. Akhir sekali dia menisbahkan kuasa ketuhanan tu kepada Dajjal. Dan Dajjal ni dia datang, tujuan dia untuk memesongkan manusia daripada jalan Allah. Dan dia tak guna nama Dajjal, tuan-tuan, kena ingat. Kalau dia guna nama Dajjal, memang confirm orang lari daripada dia. Sebab perkataan Dajjal tu sendiri sudah menakutkan. Dan Dajjal tu sebenarnya bukan nama dia. Nama dia apa dia tak tahu. Dajjal tu adalah pendusta. Dalam bahasa Arab, Dajjal ni pembohong, penipu. Dia datang bawa benda tipu, kebohongan kepada manusia. Dia tawarkan syurga, dia tawarkan neraka. Sehingga Nabi kata, kalau dia tawarkan syurga, dia tawarkan neraka, memilih neraka dia. Kerana neraka dia itulah syurga bagi kamu. Apa sifat dia? Penipu. Menipu apa? Penipu dalam bab agama. Dia tipu orang supaya ikut dia. Supaya ikut dia, dan bila orang ikut dia, orang ingat dia ni ada kuasa ketuhanan. Akhirnya pengikut-pengikut dia melakukan kesyirikan kepada Allah. Tidak lagi menyembah Allah semata-mata, tapi mengisbatkan ketuhanan tu kepada Dajjal. Ini yang paling kita takut. Jadi jalan keselamatan kepada kita nak lari daripada semua fitnah dunia dan akhirat. Fitnah Dajjal ni macam mana? Berpegang teguh dengan petunjuk Allah, iaitulah Al-Quran dan juga As-Sunnah yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan petunjuk inilah mudah-mudahan Allah bagi kepada kita kefahaman. Rupanya ini tujuan, maksud yang Allah Ta'ala nak. Dan balik pokok pangkalnya, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, bila kita merujuk kepada Quran, bila kita merujuk kepada hadis,
kita akan dapati maksud utama daripada kehidupan ini adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa saja perkara yang merosakkan tauhid kepada Allah, kita tinggalkan dan kita lari daripada dia. Kita tinggalkan dan kita lari daripada dia. Kalau ada orang ajak kita pergi berdoa kepada selain Allah, memuja selain Allah, berdoa di kuburan, berdoa kepada orang-orang gaib, kuasa-kuasa gaib selain dari Allah, itu semua perkara-perkara yang bila kita baca Quran kita nampak, oh, perkara ni bertentangan dengan apa yang Allah Azza wa Jalla perintahkan kita. Jadi dengan itu mudah-mudahan kita termasuk daripada mereka yang Nabi SAW kata, ihfazillaha yahfazka. Kamu jaga Allah, Allah jaga kamu. Termasuk dari penjagaan Allah ialah kita jaga Al-Quran, kita meletakkan diri kita bersama dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita dalam tadabbur kita sebelum daripada ni berada pada ayat Al-Quranul Karim, iaitulah surah Al-Baqarah ayat 146 lah, kita ambil situ. Surah Al-Baqarah ayat 146. Baik. 146 surah Al-Baqarah. Tuan-tuan boleh tengok di mana Allah Subhanahu wa taala sebut allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maksud dia orang-orang Yahudi dan Nasrani, iaitu orang-orang yang kami berikan mereka Alkitab itu, mengetahui serta mengenali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Wa inna fariqam minhum, dan sesungguhnya sebahagian dari mereka itu la yaktumunal haqqa, berusaha menyembunyikan kebenaran itu, wa hum ya'lamun, padahal mereka tak tahu. Ini antara sifat yang Allah Ta'ala sebut pada Yahudi dan Nasrani, dan Allah cela mereka. Apa dia? Mereka ni tahu kebenaran, tetapi mereka menyembunyikan kebenaran tersebut dan menolak kebenaran itu. Dan alangkah ruginya orang yang bersifat dengan sifat mereka. Tahu dah benda tu benar, tapi kerana ada halangan-halangan yang menyebabkan mereka tak nak ikut kebenaran tersebut. Sifat ni sangat-sangat bahaya. Sifat ni sangat-sangat bahaya, kerana mereka termasuk dari orang yang sombong. Sombong ni apa dia? Batrul haqq wa ghamtun nas. Nabi SAW sebut sombong ni bila dia tolak kebenaran dan melekeh-lekehkan manusia. Benda tu datang kepada dia, tapi kerana ada kepentingan lain, dia tolak kebenaran tersebut. Dia kenal dah Nabi, daripada kecil lagi dia kenal. Ingat tak cerita waktu Nabi SAW pergi ke Syam dengan Abu Talib, sampai di tengah jalan diperintahkan balik semula. Bila jumpa dengan seorang Buhairah rahib, dia kata kalau kamu sampai ke Syam, habis ni, patah balik ke Mekah. Masa ni budak ni
Dia kenal waktu Nabi masih kecil lagi. Tanda-tanda kenabian yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu Salman Al-Farisi, yang kita tahu cerita dia mencari kebenaran, dia sebelum Nabi sampai ke Madinah ni, dia pergi tunggu dah Nabi di Madinah. Sebab apa? Sebab dalam kitab dia memang dah ada dah mana tempat Nabi sallallahu alaihi wasallam akan diutuskan. Dan kita hari ni bila kita baca kitab perjanjian lama dan kita tengok perbahasan perbandingan agama yang ada di kalangan mereka jumpa, mereka baca kitab Bible dengan bahasa asalnya. Bahasa apa dia? Hebrew ke apa? Jelas-jelas perkataan tu perkataan Muhammadim. Ada nama sekali Nabi Muhammad. Mereka kenal, bukan tak kenal. Tapi apa yang menghalang? Ini masalah. Menolak kebenaran setelah datang kepada kita ni, Allahu Akbar. Takut. Apatah lagi kalau perkara-perkara tu melibatkan agama ataupun melibatkan valid atau binasanya agama seseorang. Kalau tolak kemudian terlibat pula dengan kesyirikan, menyembah Nabi Isa alaihi salam, akhir sekali binasa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebab tu kita orang Islam kena ada satu sifat. Pertama, hati kita ni terbuka kepada petunjuk. Maknanya kita belajar, kita mendengar, dan kita letak lapang dada, kita kata kita berlapang dada untuk menerima apa saja yang datang dari Allah dan juga Rasul. Kalau hadis kata macam ni, kita pergi dengar. Majlis Quran kita pergi dengar. Pertama. Yang kedua, sifat kita ni setelah berlapang dada dengar, kena ada sifat tunduk kepada kebenaran. Maknanya bila datang sesuatu dari Allah dan Rasul, kita kena kata sami'na wa ata'na. Nabi kata, takkanlah kita nak. Dan kita meletakkan apa yang datang daripada Nabi sebagai sumber atau contoh teladan yang tertinggi dalam apa jua kehidupan beragama kita, amalan kita yang kita lakukan sehari-hari. Kadang-kadang banyak je, saya sebagai contoh tuan-tuan, ada seorang imam kat sini lah, di tempat lain. Dia ni lepas zikir, lepas solat, biasa dia baca Al-Fatihah, lepas tu dia berdoa. Zikir sikit, lepas tu sampai akhir Fatihah, kemudian dia doa. Kadang-kadang subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar, tiga-tiga pun, kerana mungkin nak cepat ataupun masa tu suntuk, dia tak baca. Jadi saya pun pergi jumpa dengan dia. Saya kata, kenapa imam tak baca ayat kursi? Sebab ni hadis Nabi, ada satu hadis Nabi SAW bagi tahu, siapa-siapa yang baca ayat kursi selepas salat fardu, kelebihan dia, tidak ada yang menghalangnya masuk syurga melainkan mati. Itu hadis yang sahih daripada Nabi SAW. Kelebihan baca ayat kursi selepas salat fardu. Jadi saya kata, kalau imam nak cepat, paling-paling kau baca kursi tak apa dah. Berbanding Fatihah, lebih baik ayat kursi. Sebab Al-Fatihah ni adalah bacaan rukun dalam salat. Dia tak termasuk dalam zikir selepas salat. Dia adalah rukun yang dibaca di dalam salat, dan dia tidak termasuk zikir selepas salat. Sebab kalau kita tengok kepada hadis Nabi,
Nabi tak baca Al-Fatihah selepas dalam zikir selepas solat, tapi Nabi baca ayat kursi. Jadi saya bagi tahu ke dia macam tu. Dia kata tak apalah. Tapi sampai ke sudah tak baca juga ayat kursi. Saya dalam hati, Allahu Akbar, bendanya simple je, tapi mungkin dia tengok kita ni tak sama dengan dia, atau dia anggap apa pun, saya tak tahulah. Cuma nak sebutnya, kita dengan petunjuk agama ni, pertama kita kena lapang dada, dengar orang bagi tahu, hadis kata macam ni, Quran kata macam ni. Setelah dengar, nombor dua ialah tunduk kepada kebenaran. Sami'na wa ata'na. Patutnya kalau kita lah, betul ke Nabi buat? Kalau betul, saya pun nak buat juga. Baru ni ada satu perbahasan di kalangan asatidzah tentang ada ke tidak mandi sunat taubat. Mandi sunat taubat kerana dosa. Kalau mandi sunat taubat kerana masuk Islam, yang tu ada. Tu pun perbahasan ulama melihat illah sebab mandi bukan sebab masuk Islam. Sebab nak menyucikan hadas-hadas dia yang selama dia dalam kekufuran. Dia tak pernah wuduk, dia tak pernah mandi wajib. Maka dia mandi dulu, masuk Islam, kemudian dia masuk Islam, kemudian mandi. Mandi dia tu adalah kerana menyucikan hadas-hadas besar, bukan sebab masuk Islam tu semata-mata. Jadi persoalan hak tu settle. Ada hukum yang kedua, persoalan dia, kalau orang taubat dalam Islam, dia Islam dah, dia buat dosa, lepas tu apakah sunat bagi dia mandi taubat? Maka pandangan yang ada, yang kuat dalam masalah ni ialah tak ada. Cukup sekadar kita beristighfar kepada Allah. Kalau kita nak kuatkan lagi, ada salat sunat taubat. Adapun mandi taubat kerana dosa tu tidak ada perintah dalam agama. Jadi bila dalam tu saya menarik perkataan, ada pro and con lah. Siapa satu pihak pencadang, satu pihak yang pembangkang lah, bukan pembangkang pun. Satu pihak kata tak ada, satu pihak kata ada. Yang kata ada ni, bila ditanya hujah, dia kata tak boleh lah, pasal kita ni orang awam, kita tak perlu tanya dalil. Jadi ustaz yang kata tak ada tu, dia kata hujah saya disiplin agama. Selama tidak ada panduan dalam agama, maka kita tahan dulu diri kita, kita tak buat lagi, sehingga ada perintah yang suruh kita buat. Sekarang ni nak cari perintah tu ada ke tak? Sehingga dia kata, ustaz, kalau betul ada, saya pun nak mandi. Ini maknanya apa? Dia ada sifat terbuka. Kalau betul ada, saya pun nak mandi. Walaupun hari ni saya ni, pandangan saya tak ada, tapi kalau betul ada, ustaz bagi tahu, saya pun nak mandi. Sebab apa? Sebab sifat dia tunduk kepada wahyu. Tapi setelah akhirnya, sampai ke akhir debat, pihak yang kata ada tu gagal untuk mendatangkan hujah bahawa adanya mandi sunat taubat kerana dosa. Yang sahih dalam agama kita ialah istighfar dan salat sunat taubat, yang tu ada. Jadi kenapa penting cerita ni? Sebab ustaz tu kata, kalau kita kata ada, nanti orang akan kait dengan mandi ni sebagai satu ibadat menyuci dosa. Sama seperti apa yang berlaku dalam ajaran Syiah, dan sama juga seperti orang Hindu buat di Sungai Gangga. Dalam Islam tak ada macam tu. Dalam Islam kalau kita nak taubat, istighfar, salat sunat 2 rakaat, itu ada. Jadi perbincangannya ialah, ada ke tidak petunjuk agama kita yang menyatakan. Sebab tu orang Yahudi setelah datang kepada mereka petunjuk, apa yang menjadi halangan daripada tunduk kepada kebenaran adalah sifat takabur yang ada. Kita ambillah iktibar bahawa kita nak mencontohi para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Sahabat Nabi ni
bila sahaja datang kepada mereka petunjuk wahyu, sama ada Quran ataupun Nabi yang bagi tahu, mereka akan serta-merta mentaatinya tanpa tangguh-tangguh. Mentaatinya tanpa tangguh-tangguh. Sebagai contoh dia apa dia? Perintah pengharaman arak. Ini antara yang paling famous. Dulu sahabat-sahabat ni pun minum arak juga. Dulu masa zaman mula-mula Islam ni sampai ke Madinah, mereka masih minum arak. Kemudian datang perintah Allah, jangan minum arak sebelum solat. Atau sebelum tu mereka tanya Nabi tentang arak, Allah Ta'ala kata manfaat dia ada tapi mudarat dia banyak. Itu yang pertama, tahap pertama, letak dalam kepala bahawa arak ni ada manfaat tapi mudarat dia lagi banyak daripada manfaat dia. Beberapa ketika datang lagi ayat yang kedua, arak ni jangan minum sebelum solat supaya kamu tak mabuk dalam solat. Habis solat ikut mula nak minum pun. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Jangan solat dalam keadaan mabuk. Itu nombor 2. Maka mereka tak minum waktu nak solat. Sampailah ayat yang ketiga, beberapa ketika lepas pada tu Allah Ta'ala kata, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Allah Ta'ala kata, jauhilah dia agar kamu mendapat kejayaan. Bila sampai ayat ni kepada sahabat, mereka masa tu ada tempayan-tempayan arak di rumah masing-masing. Dengar je ayat ni, masa dengar tu juga serta-merta mereka pecahkan tempayan-tempayan arak di rumah mereka, dan mereka curahkan arak-arak tu ke jalanan, sehingga dikatakan lorong-lorong di Madinah tu mengalir arak seakan-akan air sungai kecil lah kita kata, kerana arak-arak yang ditumpahkan oleh mereka kerana taatnya mereka kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sahabat, sifat yang ada. Bila datang perintah daripada Allah, sami'na wa ata'na. Dan mereka tidak memandai-mandai dalam soal agama, melainkan mereka taat. Kalau ada, baru dia buat. Jadi ini yang kita nak jadikan contoh. Dan kita elok sifat seperti mana yang ada pada Yahudi, yang kenal Nabi lebih daripada anak mereka sendiri, tapi mereka tak nak ikut petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayat yang seterusnya, muslimin dan muslimat, ayat 147. Allah Ta'ala kata, al-haqqu mir rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran yang datangnya kepada kamu dan disembunyikan oleh kaum Yahudi dan Nasrani itu adalah datangnya dari Tuhanmu. Maka janganlah sekali-kali kamu termasuk dalam golongan orang-orang yang ragu. Yang ini Allah Ta'ala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Yang ini juga saya katakan dalam banyak siri kuliah kita, bahawa kalau kita nak tahu kebenaran, kena tengok tolok ukur dia sesuatu yang datang dari Tuhan. Kebenaran, Allah Ta'ala kata al-haqqu mir rabbik, kebenaran itu dari Tuhan kamu. Bukan kebenaran itu asal benda mari daripada saya pasti benar, tak ada. Asal benda mari daripada dia pasti benar, tidak. Asal benda daripada tok guru dia pasti benar, tak ada.
Tidak ada istilah macam tu. Yang benar ni sesuatu yang datang dari Allah, yang tu baru betul-betul benar. Nabi SAW baginda membawa kebenaran tersebut. Jadi sebab tu Imam Malik rahimahullah, Imam Malik dia kata apa? Waktu dia mengajar di Madinah, Masjid Madinah ni Imam Malik mengajar di Masjid Madinah. Imam Malik kata apa? Semua orang boleh kita ambil perkataan dia dan boleh kita tolak perkataan dia. Semua orang. Kecuali tuan kubur ini. Dia pun tunjuk kepada kubur Nabi. Maknanya apa? Yang Nabi kata wajib kita ambil. Pasal Nabi datang bawa mesej dari Allah. Orang lain kata boleh kita ambil, boleh kita tak ambil. Tapi kalau Nabi kata, itu kita. Sebab tu kebenaran ini kena dilihat. Tolak ukur kebenaran, benda ni datangnya dari Allah. Dan seorang tidak boleh mendakwa benar ni. Saya kadang-kadang perbahasan kita selama ni pun ada orang kata umat Islam ni tak boleh rasa dia ni superior, maknanya seolah-olah dia je betul. Ada sampai orang kata macam tu. Jangan kata Islam je betul, orang lain pun betul juga. Jangan sombong. Oh, dia kata macam tu. Lepas tu dia guna pula hujah Quran. Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagi dia agama dia. Jadi masing-masing agama terpulang pada masing-masing, semuanya betul berlaku. Jangan kata Islam je betul. Oh, perkataan yang macam ni sebenarnya perkataan yang salah. Salahnya di mana? Sebab tolak ukur kebenaran kena kembali kepada ayat ni. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran itu datangnya dari Tuhan kamu. Jadi kenapa kita kata Islam tu benar? Bukan sebab kita beragama Islam, tidak. Kerana Islam tu agama yang datang dari Allah. Di situlah tolak ukur kebenaran. Habis tu kenapa Yahudi kita tak kata benar? Yahudi kerana mereka telah ubah kitab-kitab mereka. Habis tu kenapa Nasrani Kristian tak benar? Kerana mereka dah ubah kitab mereka. Dan tidak ada pun ajaran dalam Kristian supaya menyembah Nabi Isa. Pada asalnya tidak ada pun ajaran dalam Yahudi supaya menganggap Uzair itu anak Tuhan pada asalnya. Sebab Nabi Musa dan Nabi Isa dua-dua ni asalnya Rasul utusan Allah, mengajak kaum dia untuk menyembah Allah. Kalau zaman Nabi Isa tu ajaran Kristian atau ajaran Nabi Isa tu, dia bawa agama Islam. Nabi Musa pun bawa agama Islam. Tapi mereka dah ubah. Jadi setelah ubah, kita tolak. Dan setelah datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda adalah rasul yang terakhir yang menasahkan semua agama-agama sebelumnya. Lalu itu kita kata Islam itulah agama yang benar. Lalu kita memilih untuk berada di atas agama Islam kerana kebenarannya. Bukan maksud kita kata Islam tu agama yang benar sebab kita agama Islam, tak. Kerana Islam tu datangnya dari Allah. Kenapa agama-agama lain kita anggap tidak benar? Kerana mereka bukan datang dari Allah. Dan kita inna dina indallahil Islam. Itu akidah kita. Akidah kepercayaan kita macam tu. So kita ajak sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita agar kembali kepada Islam yang sebenar. Kalau ada jiran-jiran, kawan-kawan kita di pejabat yang belum lagi menerima hidayah Islam, kita doakan kepada Allah, ya Allah, agar dia ni masuk Islam. Bukan makna kita kata tak apalah dia agama dia tu, kita agama kita. Seolah-olah dia pun betul, kita pun betul, masing-masing ada agama masing-masing. Tak, kita tak paksa dia masuk agama kita, tapi kita berharap agar dia menerima hidayah dari Allah
kita ajak dia, kita terangkan Islam kepada dia, kerana keyakinan kita bahawa hanya Islam agama yang Allah redha. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Dan kita yakin kerana Allah Ta'ala kata al-haqqu min rabbik, kebenaran itu datang dari Tuhan. Fala takunanna minal mumtarin, dan jangan kamu jadi orang yang ragu-ragu. Jangan ada dalam hati kita, kok agama lain betul juga. Kalau ada perasaan macam tu, habis sudah. Ramai anak-anak muda ni sekarang ni, dia ada pemikiran macam tu. Bila kita tengok dalam TikTok, kita tengok dalam video-video budak-budak muda ni, dia anggap bahawa semua agama ni betul berlaku. Jangan paksa orang untuk masuk agama Islam, kerana semua agama ni tujuan dia membawa kepada kebaikan. Lalu apa jawapan dia? Baik saja tak cukup, tuan-tuan. Baik saja belum cukup. Baik saja ni belum cukup. Ada orang baik dengan kawan-kawan, tapi dengan mak dan ayah dia anak durhaka. Ada tak macam tu? Sebab tu saya kata tak cukup lagi. Baik dia dengan kawan-kawan, tapi dengan mak ayah dia durhaka. Tak pernah balik kampung, tak pernah telefon, tapi dengan kawan happy. Bandingkan dengan sifat baik dengan manusia, tapi dengan Tuhan dia kufur. Sebab tu baik saja tak cukup. Yang paling utama dalam agama Islam bukan baik itu. Islam memang suruh buat baik, betul. Islam memerintahkan kita buat baik, betul. Tapi yang lebih utama daripada buat baik tu ialah buat baik tu kerana Allah. Bukan buat baik saja, buat baik tu kerana Allah. Yakni dia beriman kepada Allah yang telah menciptakan dia, dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di situlah kebaikan yang betul-betul benar dalam agama Islam. Kalau baik saja tapi bukan kerana Allah, di akhirat nanti dia jadi sia-sia. Jadi betul, kita nak suruh orang jadi baik tu, tapi tak cukup. Dia kena ada apa dia? Tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala kata apa? Dalam ayat ke-148, وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. Dan tiap-tiap umat itu adanya kiblat mereka. Yang penting fastabiqul khairat, berlumba-lumbalah kamu melakukan kebaikan, mengerjakan kebaikan. Jadi masalah kiblat yang kita bincang sebelum daripada ni, itu masing-masing orang ada. Tapi yang lebih utama daripada cerita kiblat tu ialah kita berlumba-lumba mengerjakan kebaikan. Ainama takunu ya'ti bikumullahu jami'a. Di mana saja kamu berada, maka Allah tetap akan bawa kebaikan kepada kamu, atau Allah tetap akan membawa kamu semua berhimpun pada hari kiamat untuk menerima balasan. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Dan Allah itu maha berkuasa di atas segala sesuatu. Jadi cerita panjang pun kita kata siapa betul siapa salah, urusan dia kita kena tengok akhirat nanti macam mana. So kita pilih kebenaran Islam kerana keyakinan kita bahawa Allah ini Tuhan yang maha berkuasa di dunia, dan dialah satu-satunya juga yang akan berkuasa di akhirat. Lalu kita tunduk, kita taat, kita beriman, kita patuh kepada Allah yang maha agung, dan kita tunduk kepada wahyu yang Allah sampaikan melalui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana kita menginginkan kebaikan dunia dan akhirat. Kalau orang nak kebaikan dunia saja, terpulang pada dia. Tapi kebaikan akhirat jauh lebih besar, dan azab akhirat jauh lebih seksa. Kerana itu pilihlah
Yang mana yang benar, berpeganglah dengan kebenaran dan tunduklah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita berhenti situ pada ayat 148. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada ayat 149 pada besok hari insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.